online. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi orang kata segar pagi-pagi ni. Mestilah pagi-pagi mesti kena segar kan, okay? Orang kata kita tak boleh sangat orang kata ikut kita punya. Contoh kalau hari ni bercuti, mungkin hari ni ada yang bercuti, mungkin yang tak bekerja ke, pagi-pagi tak buat apa kerja pun kita tidur, kita sambung balik tidur. Pagi adalah masa yang paling fresh untuk kita fikirkan apa strategi kita, apa yang kita perlu buat pagi tu, apa yang kita nak settlekan kerja-kerja. Pagi tu adalah benda yang orang kata paling best, paling orang kata kalau nak dapatkan idea pagi-pagi itulah paling orang kata fresh idea akan dapat. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dalam orang kata FB ni yang join saya punya live pagi-pagi macam ni. So saya nak ucapkan tahniah anda, orang kata berjaya, orang kata kita berjumpa dalam online macam ni. Walaupun kita tak dapat berjumpa depan-depan, tapi anda dapat lihat saya cuma dapat tengok anda punya orang kata komen. So boleh tak say hi sikit, say assalamualaikum sikit, say selamat pagi sedikit. So orang kata letak sikit komen like, like sikit, love sedikit, sebagai tanda orang kata anda sedang lihat saya, okay? Sebab kita hari ni ada tajuk yang penting untuk kita bincangkan. So saya morning dia. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk selamanya abadi. Semoga dipermudahkan urusan hari ini dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik Rum. Okey. So seterusnya Sad. Hai Shimanur. Okey. So yang mana hai Puan Nur Raihan Mahazir, selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru join kita punya live FB hari ni. Hai Puan Suhaida Muhammad Syukur, Assalamualaikum Kak, dah kerja ke hari ni, dah masuk office ke? Hai Tuan Huzaini Hasan, Assalamualaikum Tuan Fazihan. Waalaikumsalam. Okey, yang mana baru masuk tu tolong tekan like sikit, tolong kasih love sedikit pagi-pagi ni. Orang kata kita nak feel, orang kata positif punya perasaan yang rasa positif. Kita nak orang kata rasa ceria, kita nak rasa orang kata sentiasa ada semangat, passion kita sentiasa orang kata meningkat, grow sampai ke atas. Okey. Hai Sis Miza Harizza, Assalamualaikum dan morning Big Boss ya. Waalaikumsalam Kak Nur Raihan, Assalamualaikum and selamat pagi Bos. Yes. Suhaida Muhammad Syukur, yes Kak. Cik Lala, salam Bos, selamat pagi. Waalaikumsalam. Anis Izianti, selamat pagi Bos. Waalaikumsalam. So terima kasih yang join pagi ni. Okay. So apa yang berbalik kepada tajuk kita live FB pagi ni adalah semua sedia maklum bila kita membuat bisnes. Okay, so saya terus kepada tajuk kita. So yang mana say hi tu saya akan baca selang-seli. Azhar Hussein, hai Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Azhar. Okay, Puan Azhar. Nur Amira, Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Yes, Sis Nur Amira. Okay, so berbalik kepada tajuk. Bila kita buat bisnes, kita menggunakan modul. Modul adalah modul bisnes sistem agent. Sistem agent ni adalah satu sistem yang paling cepat untuk grow. Sistem agent adalah sistem yang orang kata membuatkan produk tu sangat-sangat cepat untuk laris, untuk dikenali, tidak menggunakan kos marketing yang terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kos marketing tu memang tinggi tapi dapat dikurangkan dengan bantuan puluhan, ratusan, ribuan ejen-ejen
dropship atau stokis yang di bawah kita. Sistem ni sangat bagus. Okey, mana-mana owner, mana-mana bisnes yang menggunakan modul bisnes sistem agent pasti akan menghadapi masalah agent yang ketiduran daripada pagi sampai ke malam, daripada malam sampai ke pagi esok. Okey, maksud saya selepas didaftarkan sebagai agent, agent itu dimasukkan dalam grup. Semua sedia maklum siapa yang ada agent, siapa yang ada dropship bawah dia, mesti akan orang kata masukkan dia dalam grup sebab senang untuk kita pantau, senang untuk kita bagi dia ilmu, senang untuk kita bagi dia motivasi, and then kita masukkan dalam WhatsApp group atau Telegram group atau FB group, ikut masing-masing punya orang kata yang mana lebih senang. Okey, yang mana orang kata lebih info tu lebih dapat kepada agent tu. Contohlah dia buat WhatsApp group, yang paling popular lah orang kata WhatsApp group. And then bila dah masuk dalam WhatsApp group tu, agent pun di-invite masuk dalam tu. Dalam WhatsApp group tu, contoh kita sebagai stokis sesuatu produk, stokis sesuatu produk, dah hampir 100 agent. Okey, dah hampir 100 agent yang duduk dalam WhatsApp group tu. Okey, sampai orang kata dapat je ejen baru kita masuk, dapat je ejen baru kita masuk, dapatnya ejen baru kita masuk. Tetapi yang jadi masalah, kita saja yang bercakap seorang-seorang dalam kita punya WhatsApp group tu, 100 orang, 150 orang, 200 orang ejen yang bawah kita yang komen, yang say hi, yang beri feedback yang positif, yang orang kata balas balik komen kita cuma 2-3 orang. Mana pergi 100 orang lebih itu? Apa masalah yang di situ? Ini selalu dialami oleh semua kita punya orang kata stokis atau leader-leader atau founder-founder. Ini memang masalah. Terjadi juga dalam tim-tim FC. Biasa bagi saya itu adalah kebiasaan, normal benda tu. Okey. So apa yang saya nak kongsi ni sekurangnya dapat mengatasi 50 ke 60% masalah yang anda hadapi. Okey. So saya say hi sekejap untuk Nur Amira. Assalamualaikum, selamat pagi bang. Waalaikumsalam. Assalam Hamidah Nur. Hari ni off day. Menjiaga online. Apa tu menjiaga tu? Okey, Emma Ahmad tajuk menarik. Morning boss. Hai Emma. Okey, so kita flow satu-satu apa yang saya nak bincangkan sekejap. Nur Ain Mat Samad. Assalamualaikum boss. Waalaikumsalam. Noliza Muhammad Yusof. Hai Kak Noliza. Assalamualaikum. Semoga diberikan kesihatan yang baik buat semua big family FC. Nur Ain Hamid Farahani Rauf. Yeah, Farahani Rauf baru nampak dia punya komen. Okey, dia adalah stokis kita di Penang. Yang mana nak jadi agent, nak jadi sub agent, boleh contact dengan Farahani Rauf. Okey, saya Dato' Adila. Selamat pagi bos. Selamat pagi. Okey, so saya teruskan kepada kenapa agent tu tidur, tidak aktif, kenapa agent tu terus senyap, kenapa agent tu membisu tanpa orang kata tak ada apa-apa, kita tak tahu. Tapi bila kita tengok di WhatsApp group tu dia baca. Kita check balik tengok dia baca. Tapi kenapa dia tak mau langsung komen, tengok sale pun tak buat apa lagi. Tapi orang kata dia tak left group. Dia still ada dalam tu. Kenapa? Okey. Salah satunya, nombor satu adalah ejen yang kita masukkan dalam kita punya group itu sebenarnya mereka nombor satu adalah tidak ada big why. Mereka tidak tahu kenapa aku ni join bisnes A ni. Kenapa aku jual bisnes A ni. Kenapa aku dimasukkan dalam grup bisnes A ni. Okey. Big why tu dia tak tahu kenapa aku ada dalam ni. So soalan-soalan tu kenapa. Yang tu sebagai leader anda kena atasi dia. Okey. Itu nombor satu. Adalah ejen anda tidur, dia tidak tahu aku ni jual produk ni untuk apa. Kebetulan aku ni orang kata dah ada gaji tetap, dah ada kerja tetap. Kenapa aku perlu jual produk ni? Jadi dia tak tahu. And then selepas memang dia daftar,
Dia daftar sebenarnya kadang-kadang 50% daripada hati dia. 50% nak menjaga hubungan dia dengan anda sebagai kawan. Itu dia. Jadi 50% ni dia tak tahu sebenar-benarnya Big Y kenapa aku perlu ada di dalam grup tu. Kenapa pula ni? Kenapa macam tu, macam tu. So, tugasan anda sebagai leader, apa yang perlu anda buat, nanti bawah sekejap lagi saya akan beri dia punya cara atasi. So, nombor satu yang anda kena tahu, dia tidak tahu kenapa dia tidak ada Big Y, kenapa dia perlu ada dalam grup tu. Itu nombor satu. Yang paling-paling masalah adalah nombor satu ni. So, nombor dua adalah mereka ini tidak pernah diletakkan target. Mereka ini tidak pernah diletakkan target oleh leader, oleh stokis yang invite masuk dalam grup WhatsApp tu. Okey, ini sangat-sangat penting. Tolong kepada leader, kepada stokis atau kepada founder-founder produk, mungkin ini sedikit teguran atau perkongsian daripada saya. Anda perlu letak target untuk mana-mana dropship, mana-mana agent dalam WhatsApp group anda tu, letakkan target untuk mereka. Sebab dalam satu keluarga, ayah dengan ibu kita mesti akan letak target untuk anak-anak dia. Okey? Itu jelas betul lah. Kita sendiri yang sebagai anak pun pernah dengar. Macam saya, arwah ibu saya bila darjah 1, okey, ibu nak engkau mesti akan dapat nombor macam ni. Darjah 2, ibu nak kau mesti naik kelas macam ni. Okey, betul tak? Jadi bila kita, orang yang paling atas, leader kita, ibu bapa kita bagi satu target untuk kita, baru kita jelas. Benda tu jelas. Benda tu akan rasa macam dihargai. Benda tu rasa orang kata, kenapa dia orang ni sangat-sangat orang kata hargai aku. Hargai aku yang ada dalam grup ni walaupun aku baru masuk. Letakkan target. Letakkan target, bahagikan ikut hari, ikut bulan, ikut tahun. Ikut pada bisnes masing-masing. Contoh macam bisnes FC, kita ada musim-musim kita. Sebab kita permulaan musim kita bermula selepas Raya Haji atau bulan Safar. Kita ikut bulan Islam. Macam FC kita ikut bulan Islam. Sebab kita raya kita Syawal berenjak daripada tahun bulan-bulan yang biasa ni. Jadi daripada raya dulu bulan 5, dah jatuh bulan 4, nanti dia berenjak. Jadi kita ikut bulan Islam. Macam FC kita bermula musim bulan Safar. Penghujung musim kita adalah 30 Syawal atau 29 Syawal. Jadi kita tim-tim FC dah sedia maklum. HQ akan letak target. Okey, target kawan ni as a agent berapa? Tapi kebanyakan yang bawah HQ ni, agent taklah ramai. Agent lebih kurang dalam 100 lebih. Tetapi stokis kita lebih kurang dalam 40 orang. Bawah stokis itulah yang ramai agent dan sub-agent. Jadi stokis kita ajar macam mana. Tolong letak target bawah stokis, bawah untuk agent-agent dan sub-agent. Walaupun dia sub-agent, anda mungkin buat dua grup. Satu grup agent, satu lagi grup sub-agent. Bahagi dua grup, letakkan target. Walaupun dia baru masuk, tolong letakkan target. Jangan biarkan dia terkapai-kapai. Big Y apa pun tak tahu duduk dalam grup tu. Tak tahu apa nak buat, tak tahu apa nak bermula. Itu sangat penting. Tolong letakkan target. CA ni berapa target? Okey, bahagikan target harian. Kalau susah harian, buat bulanan. Tapi bagi saya kalau anda nak aktifkan semua grup anda, kalau anda nak aktifkan semua grup anda, letakkan target harian. Contoh, jangan letak target yang terlalu tinggi. Okey, jangan kejam sangat letak target terlalu tinggi. Okey, maksudnya letakkan target. Contoh, kalau saya bercakap, saya relatekan dengan FC lah, mungkin senang. Atau mungkin yang orang luar daripada FC tu, mungkin tak apalah, kita relatekan. Sebab kadang-kadang saya nak cerita yang bisnes yang lain, saya tak tahu macam mana. Macam bisnes FC, letakkan target. Satu hari, sis atau puan atau tuan jual satu balang. Cukup, letakkan satu balang. Okey, esok jual satu balang. Tak kira lah jual jajan ke, jual biskut ke, jual mini pack ke, atau orang kata berjaya lantik sub-agent, bawah agent. Lusa jual satu balang. Satu minggu 7 balang. Satu bulan kita nak tengok mesti jual 30 balang. Okey, bila kita dah letak target untuk agent bawah kita, satu perasaan dia, orang kata akan rasa macam teruja, akan rasa dihargai.
Itu yang penting. Letak target harian, letak target mingguan, bulanan, tahunan. Macam kita MC, you mesti kena target sampai tahap macam ni. Kita punya tempoh-tempoh masa dia tu. Okay, so saya nak say hi dan Assalamualaikum sekejap. Dah ramai yang join kita sekejap. Okay, itu baru 2, ada lagi 3. Hai Syaidatul Ardila, Norizan Jamaluddin. Hai, Assalamualaikum. Aziah Zakaria, ID Saad. Good morning bosku. Ya bosku. Umi Cik Ah. Assalamualaikum bos. Saya ejen Cik Ah. Yes, ejen Cik Ah, tim Cik Lala. Boleh bagi tahu nombor WhatsApp anda dengan tempat anda duduk di mana. Senang orang nak tengok apa. Hai Kusyairi Kucai. Assalamualaikum. Selamat pagi bosku. Yes. Stoki kita yang terbaru Kusyairi Kucai yang berada di Kulim, seluruh Penang, Sungai Petani, area-area Padang Serai yang nak jadi ejen, sub-ejen boleh kontak kita punya Kusyairi. Tolong letak dia punya WhatsApp nombor. Farah, okey, Farahani Rauf dah up dah dia punya nombor WhatsApp dia. Okey, Cik Lala, tapi bos depa yang PM nak join. Okey, yang tu tak apa, lagi bagus. Okey, hai bos Anis Hartini Azizan. Assalamualaikum. Okey, ingin menjadi sub-agent. Okey, Syuhaida Muhammad Syukur. Okey, dia dah letak dah bitwise 1, letak target nombor 2. Okey, nombor 3. Nombor 3, kenapa agent selalu down? Saya ulang balik. Nombor 1, mereka tidak ada big Y. Big Y kenapa ada dalam grup tu? Nombor 2, mereka tidak diletakkan target. Nombor 3, kenapa agent selalu tidur dan tidak aktif adalah leader selalu down. Ini lagi yang paling penting, yang paling saya nak tekan. Okay, as a leader, as a orang kata founder produk, anda mesti kena sentiasa positif dan positif. Ini sangat penting. Anda jangan down. Bila down, jangan pegang handset. Bila down, jangan pegang handset. Inilah masalah orang sekarang ni. Bila down, pegang handset. Karanglah ayat panjang, letak menangis, letak aku dah rasa macam orang kata nak lari keluar. Bawah anda tu ada 100 sub-agent dengan agent. Tolong bayangkan, bawah anda ada 100 orang sub-agent dan agent yang friend dalam FB anda, yang follow anda dalam Instagram. Dia tengok apa yang anda sebenarnya dalam dunia sekarang ni. Orang tak tengok apa yang depan rumah kita. Sebab sekarang orang dah tak datang rumah kita. Orang akan tengok, contoh dia nak tengok si A ni, dia tekan di FB dia, apa yang si A buat di FB, itulah yang sampai dekat dia. Sedangkan anda kat rumah tak menangis, tapi dalam FB anda letak emoji menangis, orang akan kata anda menangis. Faham? Itu adalah apa yang mereka fikir dan apa yang mereka rasa. Daripada FB itulah terkeluarnya orang kata apa yang dia orang rasa. Ini sangat-sangat penting. Tolong leader, founder produk, kepada stokis-stokis, terutamanya tim-tim FC, stokis-stokis FC, tolong jangan down, tolong jangan dok buat ayat-ayat sentak, tolong jangan orang kata sikit-sikit nak touching, sikit-sikit rasa macam aku tak perlu buat benda ni, kenapa jadi macam ni. Bawah anda tu ada anak-anak agent, ada anak-anak stokis yang selalu orang kata appreciate anda, yang selalu terinspirasi dengan anda. Tapi kalau hari-hari anda as a leader, hari-hari dalam FB anda nak touching, nak down apa semua, bagi saya memang betul FB adalah hak masing-masing. Tetapi jika anda gunakan FB, jika anda gunakan IG untuk buat bisnes anda, untuk orang kata cari makan guna FB tu, bagi saya tolong. Rasa down, rasa bergaduh suami isteri, rasa bergaduh dengan anak-anak, okey? Macam saya tak ada isteri dengan anak, kadang-kadang saya tension dengan dia ni. Bila saya tension dengan ni, saya tak lepaskan dalam FB. Cuma kadang-kadang tu lawak normal lah kan. Okey? So, jangan pegang handset. Okey? Jangan pegang handset. Maksudnya jangan pegang handset. Bila dah pegang handset, mula nak type. Nak type, hari ni down lah. Hari ni rasa macam nak balik kampung lah. Hari ni rasa, ejen anda yang tengok tu, agak-agaknya kalau dia nak tanya bos hari dalam WhatsApp group anda tu, bos hari ni macam mana saya nak restock barang, dia tengok anda dah nangis dalam FB tu, dia rasa-rasa dia nak tanya tak?
Itu ejen yang aktif. Ejen yang tak aktif, yang memang tak pernah komen, dia dah pandang anda macam tu, leader apa macam ni? 24 jam tak habis-habis sentap, 24 jam nak left group, maksudnya orang kata nak remove orang, 24 jam. Lagi satu kan, teguran saya sikit mungkin terkasar. Tolonglah orang-orang bisnes yang ada tim-tim ejen, yang ada sub-sub ejen, ayat friend saya dah ramai dah, saya rasa macam nak remove lah 100 orang, 200 orang. Ayat macam tu, ayat yang paling low class bagi saya. Tolong, lagi-lagi tim-tim FC, saya minta sangat, ayat-ayat macam tu tolong jangan pakai. Okay, saya friend ni tak ni lah, saya nak remove lah. Nak remove, jangan buat posting. Kau remove je perlahan-lahan. Tak ada masalah. Remove memang tak ada masalah. Bila anda buat ayat macam tu, itu adalah mentaliti yang sangat-sangat low class, yang membuatkan anda punya agent, sub-agent tidak rasa terinspirasi dengan anda as a leader. Itu sangat-sangat penting. Tolong jangan down. Nak down boleh. Down memang. Siapa-siapa pun akan down. Saya sendiri pun hari-hari memang akan ada rasa down. Tetapi cara down kita terjemahkan ikut masing-masing. Mungkin cara down yang terbaik sekali, kalau kau dah malas nak ambil semayang, nak solat sunat ke, nak mengaji ke, tidur. Itu lagi senang. Saya kalau dah tension, dah penat sangat otak, mungkin kadang-kadang otak penat, saya baring, saya tidur terus. Okey, atau yang paling best saya makan. Itu yang paling best. Makan. Atau yang disarankan oleh kita punya ajaran Islam, ambil semayang, kita solat sunat. Kalau tak boleh solat, solat sunat, dah habis solat sunat, nak lebih bagus lagi zikir. And then yang terbaik lagi baca Quran. Itu yang paling terbaik. Bukan terjemahkan melalui FB kita, melalui handset kita. Ini yang tidak membuat anda punya ejen rasa anda sebagai leader yang sepatutnya dia hormati. Ini penting. Nombor 1 adalah mereka tidak ada big why. Nombor 2, mereka tidak ada diletakkan target. Nombor 3 adalah kita yang selalu down. Leader yang selalu down. Okey, nombor 4. Kita terus kepada nombor 4. Adalah leader yang tidak berilmu. Ini adalah nombor 4. Ilmu ni maksud saya ilmu dalam bidang bisnes anda itu. Contoh, bukan maksud ilmu tu anda mengaji dalam sampai SPM saja, anda tidak ada diploma, anda tidak ada degree, anda tidak ada master, PhD apa. Saya as a founder FC pun saya belajar sampai SPM saja. Saya tak ada diploma. Bukan nak mengecilkan atau menghina diri saya, tetapi memberi inspirasi kepada anda. Walaupun saya hanya SPM sahaja, tetapi saya belajar menjadi seorang leader yang sentiasa orang kata diinspirasi oleh anak-anak tim saya. Anda pun macam tu. Walaupun anda buat bisnes yang lain, tolong tambah ilmu dalam bisnes anda. Contoh, anda membuka bisnes produk kecantikan, jual barang A, bahagian produk kecantikan. Kaji, selalu datang meeting, selalu orang kata dapatkan info-info yang HQ bagi. Selalu buat kajian sendiri melalui PC anda, melalui anda punya handset. Apa produk ni, apa kebaikan produk ni. Kalau ejen tu tanya macam ni, macam tu, apa anda nak jawab? Ini sangat penting. Leader mesti kena berilmu. Kadang ejen yang baru kita daftar, kita invite masuk dalam grup WhatsApp kita, kadang-kadang dia saja nak test kita punya kemampuan leader kita, kemampuan kita lead pasukan kita. Okey, itu sangat penting. Jadi kadang-kadang dia hanya test anda, okey bos, produk ni kalau kita pakai, kalau kulit jadi macam ni macam mana? Kita pun senyap. Senyap sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam, sehari. Tak berjawab. Okey, daripada situ anda dah fail dalam grup anda. Untuk apa anda buat grup kalau anda punya anak-anak buah tanya tapi anda tak jawab? Itu sangat-sangat merugikan. Okey, macam tim FC. Tim FC, kebiasaan soalan dia tak akan tanya, bos tepung gandum ni diperbuat daripada apa? Dia tak akan tanya soalan macam tu. Itu dah orang kata level maharaja guru yang kena jawab soalan macam tu. Dia tak akan tanyalah. Selalu dia akan tanya, bos, okey dalam cookies yang terbaru, premium cookies,
peanut Nutella. Dalam dia ada apa? Okey, dalam dia kita cakap ada peanut creamy, ada peanut butter, ada sebelah dia ada Nutella punya coklat dikapit dengan dua. Okey, bos, biskut tu rasa apa? Biskut dia rasa kopi sedikit. Okey bos, tekstur biskut tu macam mana? Tekstur biskut tu adalah separa rangup. Okey, rasa dia ada kopi-kopi separa rangup. Macam tu saja. Okey, soalan yang semalam ada kita punya tim stoki tanya, bos, biskut almond or hazelnut ada tak ke kacang dalam tu? Sebab saya punya customer dia allergic kacang. Saya kata memang ada kacang sebab ada peanut butter dalam peanut creamy butter dalam orang kata adunan tepung tu. Jadi dia dah faham. Maksudnya dia dah faham, dia boleh sampaikan kepada customer dia. Tapi kalau dia tanya soalan, anda tidak berilmu, anda terlalu lambat nak respon, itu yang menyebabkan dia dah hilang orang kata rasa kepercayaan kepada anda as a leader. Okey, lagi dalam tajuk yang sama, leader tidak berilmu ni adalah leader tidak pernah beri support marketing, tidak pernah komen, tidak pernah like, tidak pernah share. Okey, anda lantik ejen yang baru. Anda lantik ejen yang baru, ejen tu pun dah dapat gambar, dah dapat video, dah dapat testimoni daripada anda. And then, dia pun promote, buat posting yang pertama di FB dia atau di IG dia apa semua. Anda like pun tak, anda komen pun tidak, anda share pun tidak. Ini penting. Dan menjadi leader, tolong share, tolong komen, tolong like anda punya anak buah punya posting. Ini adalah salah satu penghargaan yang sangat halus untuk anda punya tim. Ini penting, leader. Tunjukkan kasih sayang anda daripada situ. Sebab tengok daripada kekeluargaan, macam mana ibu dan ayah kita jaga kita punya keluarga. Bila kita buat satu kebaikan, satu kejayaan yang kecil saja, dia mesti akan datang, dia pegang bahu kita, dia pegang kepala kita. Nampak? Walaupun itu sekadar pegang macam tu saja pun, dia tak terluah dengan kata-kata pun, kita dah rasa macam Allah, dia rasa macam teruja sangat. Sama juga macam anak-anak ejen kita. Dia buat posting apa yang tak kena apa, kita tunjukkan dia. Dia dah buat posting apa, kita share. Okey, ini adalah ejen terbaru saya. Ejen ni berada di kawasan ABCD. Okey, yang mana nak dapatkan biskut, yang nak dapatkan apa, tolong contact dengan ejen kita. Okey, ejen kita buat posting. Okey, mungkin susunan gambar tu tak berapa cantik. Kita tegur, okey, tunjuk macam ni. Macam mana nak susun gambar? Macam mana gambar yang dahulu apa semua, tunjukkan dia. Okey, ini yang menunjukkan kita sentiasa lead. Leader maksud dia adalah lead anda punya anak buah yang bawah. Okey, leader lagi satu dalam tajuk yang sama ni, leader perlu ketegasan, jangan terlalu manja. Macam dia sama. Buat bisnes, anda as a leader sama juga macam ibu bapa yang lead kita sebagai anak-anak dia. Okey, sama juga anda sebagai leader ni. Sorry yang tengah komen ni saya tak dapat baca lagi sebab saya tengah fokus kepada penceritaan ni. Okey, dia sama juga, jangan terlalu beri manja kepada anak-anak ejen kita. Maksudnya bukannya hari-hari nak suruh kita tu maki kita punya anak-anak ejen. Bukan. Maksudnya ada ketegasan. Contoh, kita dah lead dia orang pun dah bagus apa, kita pun dah letak. Contoh kita stokis, kita ambil barang banyak, kita dah cakap dekat kita punya anak-anak buah, okey, siapa nak restock barang, time dia macam ni, macam ni. Ini penting lah. Time dia macam ni, macam ni, macam ni. Bukan kita sayangkan anak-anak ejen nak buat sale, kita beri mereka orang kata masa yang bila-bila masa nak datang restock barang. Itu salah. Itu sangat-sangat salah. As a leader, tolong letak masa. Okey, masa ni pukul 8 sampai pukul 4.30 petang saya bekerja. Pukul 5 saya akan balik. 5.30 saya berada di rumah. Siapa nak restock barang 5.30 ke 6.30. Okey, tak perlu kata bos saya nak restock barang pukul 12 tengah hari, boleh tak? Nanti bos keluar makan, tolong balik rumah Ustaz. Kita pun rasa kesian dekat anak-anak buah, kita pun balik rumah, tolong bagi. Esok pula dah bos, 9 malam ni saya nak pergi ambil barang, boleh? Sedangkan 9 malam adalah masa kita dengan anak-anak kita, masa kita dengan keluarga. Ini adalah cara yang tidak baik. Anda buat seorang anak tim anda macam tu, anak-anak tim yang lain akan ikut. So daripada sini berbalik kepada tajuk, leader perlu juga ketegasan dengan anak-anak buah. Bila leader tegas,
Datang anak-anak buah yang baru, anak-anak buah yang lama-lama ni akan bagi tahu leader kita memang macam ni, dia memang tegas. Okey, lagi satu, tegas tak semestinya mulut kena lancang, mulut kena lebih kurang dengan orang, mulut kena kurang hajar dengan orang. Saya pun sangat-sangat tekankan benda ni. Saya pun peringat diri saya, walaupun saya dah hampir 14 tahun lead dalam ni, saya sentiasa jaga mana yang mungkin terlepas cakap ke, tapi saya sentiasa ni, jangan orang kata kita dah berada di puncak, senang-senang kita nak cakap orang macam ni, nak maki orang macam ni, jangan. Yang tu jangan, minta saya sangat. Tolong buatkan orang rasa, orang kata bila kita dah berada di puncak, orang sangat-sangat appreciate dengan kita. Okay, kita sebagai team stocky, walaupun kita ada 200 ejen, ejen yang baru masuk, ejen yang baru rasa macam, ya Allah, beruntungnya dapat kita sebagai dia punya orang kata ejen. Ini sangat penting. Jaga attitude bila anda dah berada di puncak. Walaupun kita tegas, walaupun kita kadang-kadang tegur anak-anak buah apa semua, tak semestinya kita boleh kurang hajar dengan dia. Okey, masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Tolong hargai mereka. Itu yang nombor 4. Okey, nombor 5 ni last. Sebenarnya banyak tajuk, nantilah kita share. Saya bagi 5 dulu sebab saya nak ada huraian cara atasi dia. Nombor 5 adalah leader tidak kenal mana ejen-ejen yang aktif. Ini penting, leader tak kenal langsung. Main pakai sombat je. Grup WhatsApp tu ada orang kata boleh masuk lebih kurang dalam beribu orang. Kau sombat je. Yang aktif ke, yang tak pernah aktif ke. Okey, untuk contoh saya relate kepada bisnes SC. Kita ada musim-musim dia. Kita ada musim permulaan, bulan Safar, bulan selepas tu bulan Jamadi awal, Jamadi akhir, Rejab, Syakban apa semua, kita ada tempoh-tempoh masa dia. Jadi anda as a leader, nombor 5, point nombor 5, anda kena pasti mana ejen yang aktif. Okey, betul, mungkin dia tak dapat buat sale hari ni, mungkin lusa dia tak dapat buat lagi, mungkin bulan depan dia masih tak buat. Tak apa, kita train, kita bagi motivasi, kita apa ni. Tapi kalau dah sampai hujung musim, dia masih tak buat sale lagi, dia masih senyap, tak pernah komen, kita call, kita WhatsApp, dia pun tak pernah orang kata berbalas apa semua, tolong remove. Ini penting. Jangan simpan kuantiti sampai mengabaikan kualiti yang ada dalam grup anda. Tolong saya ulangkan balik ayat ni. Jangan simpan kuantiti yang terlalu ramai sehingga mengabaikan kualiti yang betul-betul ada dalam grup anda. Ini penting. Jangan rasa macam, oh, saat lagi kalau aku remove dia, mesti dia akan pergi dekat stokis lain. Mungkin dia biar. Itu rezeki dia masing-masing. Kita bukan nak boleh bolok ramai-ramai rezeki. Sebab Allah dah tetap mungkin rezeki kita dengan dia takat ni saja. Sebab kita dah puas bagi motivasi. Kita dah puas bagi kat dia apa yang perlu dia buat. Kita dah puas bagi testimoni, gambar, video. Kita dah WhatsApp personal kat dia. Kita dah tanya ada apa-apa masalah tak. Kita dah tanya, okey, sampai tempoh-tempoh dia. Contoh macam LC, sampai dah Ramadan order pun tak ada, Syawal order pun tak ada, remove sahaja. Tolong jangan rasa macam, ruginya saat lagi aku remove. Tak payah. Sebab manusia berjuta orang, berjuta orang dalam Malaysia. Engkau jangan rasa buang seorang, engkau jangan ni. Kualiti lagi penting daripada kuantiti. Saya tanya anda, dalam 100 orang ejen anda, cuba bayangkan yang aktif 10 orang, 90 orang ni sebenarnya lah yang jadi parasit kepada 10 orang ni yang aktif. Hari-hari yang akan order si A, yang akan tanya si B, yang order si C, si D sampai yang ke nombor 10 tu. Yang tu saja 90 orang senyap membeku sampai bila-bila. Silap-silap, yang ni yang saya takut. Kuantiti terlampau banyak, itu akan menjadi parasit kepada yang aktif ni. Pernah jadi kes dalam FC, yang parasit ni ambil nombor WhatsApp personal. Engkau jual aku ke? Macam ni. Dia dah mula tanya soalan-soalan yang pelik-pelik ni. Sebenarnya ramai manusia macam ni. Itu adalah orang kata normal. Anda masukkan ramai-ramai, yang senyap ni pun bahaya juga. Kadang-kadang yang senyap ni ada buat sale. Kita kena tengok, kita kena tahu. Macam contoh macam AC, katakanlah dia tak buat sale
Bulan Safar tak buat, bulan Jamadil awal tak buat, Jamadil akhir tak buat, Rejab tak buat, Syakban tak buat. Syakban mula dia tanya, bos, biskut dah ada ke? Saya nak restock sikit. Nampak? Kadang-kadang kita kena kaji juga ejen-ejen kita ni. Maksudnya mungkin dia ada masalah permulaan. Mungkin orang kata dia rasa macam tak tahu kenapa aku perlu jual awal-awal. Okey, jadi kita kena kaji. Tapi kalau nak dekat Syakban dia mula tanya, itu bermaksud dia berminat. Maksudnya anda perlu kekalkan, kena kaji. Kenapa dia berminat? Akhir nak dekat Ramadan baru dia mula tanya. Yang permulaan yang dah dapat biskut dia tak pernah tanya. Yang tu anda kena kaji. Nanti saya hurai untuk relatekan business FC. Sekarang saya bercakap untuk semua sekali. Mungkin ada yang mendengar apa semua. So saya bercakap benda tu secara orang kata semua bentuk bisnes yang ada dalam Malaysia ni. Okay, so anda kena kaji, kena tahu, jangan terlalu simpan kuantiti yang terlalu ramai sehingga anda tak kenal pasti mana ejen anda yang aktif, mana ejen anda yang memberi income kepada anda punya bisnes, mana ejen anda yang betul-betul support anda. Tolong, yang rasa sampai dah Ramadan tak pernah buat biskut, tak pernah buat sale, removekan dia. Jangan rasa rugi. Okey, remove, tinggal yang ni. Jadi tinggal yang ni, kita polish, tambahkan yang baru. Okey, nanti mungkin dia tanya, bos, nanti keluarkan dia, nanti dah berkurang dah orang yang akan nak jadi ejen kita yang nak restock barang. Tak apa. Itu adalah tugas kita sebagai leader, lead tim-tim yang baru. Maksud leader pun adalah lead. Maksudnya kalau leader anda sumbatkan semua dalam grup WhatsApp anda sampai 1000 orang, tapi yang aktif 2 orang, 998 tak aktif, nak buat apa? Nampak? Okey, tolong kena pasti balik mana yang tak aktif, yang tak pernah buat sale, remove je. Tapi kalau tak pernah buat sale disebabkan anda tak pernah bagi motivasi, anda tak pernah bagi testimoni apa semua, itu adalah masalah anda, bukan masalah ejen anda tu. Okey, so 5 kenapa ejen anda tidur. Nombor 1 adalah tidak ada big one. Nombor 2 adalah mereka tidak letakkan target. Nombor 3 adalah kita as a leader selalu down. Nombor 4 adalah leader yang tidak berilmu. Dan nombor 5 adalah leader yang tidak kenal mana ejen yang aktif. So dah settle di situ. So ada 5 atau 6 cara macam mana nak atasi benda tu. Okay, so saya nak say hi sekejap ramainya. Sorry saya tak sempat baca. Okay, say hi kepada Norliana Abdul Rahim, Suhaida Muhammad Syukur, Umi Cik yang mana nak jadi ejen, sub ejen yang nak beli produk-produk FC. Tim-tim saya semua dah komen kat bawah. Anda tengok saya tak sempat nak baca. Sharifah Maliha, Suhaida Muhammad Syukur, terima kasih. Okey, Nolim Fazrina, terima kasih. Puan Syaja, terima kasih. Yang John Hamidah Nur, Anis Hartini Azizan. Okey, Ros Jaafar, Aura Positif di pagi hari, terima kasih. Kita share sikit-sikit. Wan Hani, Sabri Daughter, Anis Izianti, Puan Syaja. Lagi Bilal Muhammad, terbaik bos, terima kasih. Fauzani Dahri. Okey, lagi yang mana saya tak baca lagi. Alif Aiman, saya nak jadi ejen, boleh nanti PM saya. Alif Aiman, perkongsian baik, terima kasih Puan Rohaya KZ. Okey, cara untuk atasi masalah ejen yang tidur ni, nombor 1 adalah motivasi. Ini yang penting. Bila ejen masuk dalam grup WhatsApp kita, kalau anda tak mampu, mungkin segan nak motivasikan dalam grup tu, personal dulu. Tak bagi tahu kat dia apa yang anda perlu buat. Kenapa anda perlu. Maksudnya sentuh sedikit dia punya nilai, orang panggil apa sentuh sikit dia punya apa orang panggil, rasa macam kenapa aku, rupanya aku buat ni kena macam ni rupanya. Okey, mungkin ejen yang baru join dengan kita tu mungkin kematian suami, mungkin orang kata hilang punca pendapatan, dia tak tahu. So sentuh, bukan suruh mengata dia apa suami dia dah meninggal ke apa, kita sentuh sedikit, rasa mungkin inilah cara puan untuk bangun semula ada bisnes. Bila ada bisnes, kita hilang sikit rasa sedih kita, kematian suami,
mungkin kita akan rasa lebih positif, berkumpul ramai-ramai dalam grup-grup kita tu yang sentiasa beri kita semangat apa semua itu. Anda kena sentuh dia punya big why, kenapa dia perlu buat. Okey, salah satu adalah big why, apa-apa pun orang big why buat bisnes adalah duit. Ini anda kena sentuh. Dengan buat bisnes ni lah dapat tambah income. Orang kata hari-hari ada order, hari-hari ada duit. Bila kita bekerja, bergerak, kita hilang fokus kepada masalah-masalah kita yang di rumah yang negatif-negatif tu. Jadi sentuh big why dia, bagi tahu dia. Tapi motivasi ni hari-hari as a leader memang hari-hari kena bagi. Maksudnya kena push, kena polish anda punya group WhatsApp anda tu. Okey, kenapa anda buat macam ni? Anda tak pandai nak menulis ke apa semua? Okey, copy paste balik orang lain punya atau screenshot ke apa. Tapi bagi saya as a leader, anda kena pandai menulis. Anda kena pandai. Tak apa, gaya penceritaan anda tu tak semestinya anda kena guna bahasa baku ke apa, simple punya ayat. Tapi itu dah menunjukkan orang kata anak-anak ejen anda akan rasa macam wow, dia akan rasa wow anda as a leader dia. Okey, belajar sikit-sikit, beri motivasi apa yang perlu kita buat. Okey, so nombor 2-nya perlu letakkan target. Ini saya ulas balik kepada nombor 2 punya kenapa ejen tidur. Anda sendiri kena letakkan target. Macam mana nak buat dia? Okey, contoh saya relate baliklah dekat FC tu. Contoh, letakkan target dia. Okey, tolong tuliskan nama ejen-ejen anda. Jangan malas, jangan buat ayat macam nak menyombong. Okey, bulan ni saya nak semua jual 30 bekas. Letak notah, anda pun senyap. Engkau ni siapa nak mengarah-ngarah aku jual 30 bekas? Dia sendiri rasa macam marah bila anda cakap macam tu. Macam mana dia nak jual? Kau sedap-sedap dia bagi ayat macam tu. Dah lah tak pernah komen. Dah lah tak pernah orang kata masuk dalam WhatsApp group. Sekali-sekali masuk. Alih-alih sekali-sekali masuk. Bulan ni kena jual 30. Engkau siapa? Okey, tolong bagi satu ayat yang cantik. Okey, bulan ni saya letak target untuk anak-anak ejen saya. Lagi satu, saya suka guna perkataan anak-anak ejen. Bila kita guna perkataan anak-anak ejen, ini menggambarkan balik, orang kata ingatkan balik kepada kita punya hidup berkeluarga dulu dengan ayah dan mak kita. Ayah akan cakap, okey anak-anak ayah, anak-anak abah apa semua, anak-anak ibu apa semua, cakap dengan kita punya, okey anak-anak ejen saya, bulan ni saya ada letak target. Okey, yang nama A ni saya target sebabkan dia ejen baru, saya target bulan ni boleh dapat 20 bekas. Okey, yang B ni dah lebih kurang 6 bulan, saya target bulan ni boleh dapat 40 bekas. Letak. Jangan tertinggal. Bila tertinggal, ejen anda akan jadi kecil hati. Tolong cek balik-balik, buat dalam satu PC anda tu, tulis apa, screenshot. Okey, ini target saya. Sampai 30 hari bulan, saya nak, dan pastikan anda mesti dapat. Yang tak dapat, yang rasa susah, tolong WhatsApp personal saya, tanya dalam grup apa masalah, tolong. Okey, anda tunjuk, letak target. Ini penting. Okey, cukup 3 bulan saya target yang macam-macam ni. Okey, clear benda tu nampak? Okey, jelas. Letakkan target. Tulis. Jangan tertinggal satu nama ejen dalam tu. Jangan abaikan. Okey, yang seorang ni senyap daripada mula, anda abaikan. Tak boleh. Yang nak tas sedikit dia punya perasaan tu, orang yang paling slow tu letak nama dia. Okey, mesti dia akan kata, "Uish, leader aku ni sebenarnya nampak apa yang aku ni dia letak nombor 1. Tak apa, yang aktif ni tak apa. Yang aktif ni mungkin kita pun dah kerap personal WhatsApp dengan dia. Dia pun dah tahu kita macam mana. So kita saja nak ambil hati untuk yang pertama tu. Yang pertama, yang tak pernah buat sale, kita letak yang pertama. Yang nombor 2 pun yang tak pernah buat sale, letak. Tulis nama dia. Bila kita tulis tu, dia akan rasa macam, oh dia sebenarnya nampak kita ejen yang bawah dia. Ini sangat penting. Okey, nombor 3 adalah sentiasa positif. Kita sebagai leader tolong positif balik. Okey, jangan down. Ini cara dia. Dia tidak boleh datang daripada orang lain. Dia mesti datang daripada diri anda. Anda kena sentiasa positif. Jangan down.
Down jangan pegang handset. Down jangan pegang handset. Tolong saya ulang balik, down jangan pegang handset. Nombor 4 adalah tolonglah sedikit berilah penghargaan untuk ejen-ejen anda. Jangan kedekut, jangan berkira sangat. Okey, yang ni sangat-sangat penting. Manusia sukakan orang yang menghargai dia. Ini penting. Kita kalau ada awek pun, ada boyfriend pun, kita suka awek kita beri walaupun sepotong kek. Ini benda-benda yang lumrah manusia yang nak. Okey, dia rasa macam bestnya. Padahal aku restock bulan ni 30 balang je pun, tapi dapat macam ni. Padahal aku restock bulan ni pun tak sampai 10 balang. Dia bagi juga. Walaupun benda tu berharga RM5 je pun, tapi dia beri. Manusia sangat-sangat sukakan penghargaan. Ini penting. Tolong. Lagi satu yang paling best, nak sentuhkan dia punya rasa ni, dia restock kali yang pertama. Kali pertama dia datang rumah anda, dia restock. Berilah surprise gift untuk dia. Dia tak tahu ni. Dalam grup WhatsApp pun dia orang kata tak diberitahu benda-benda ni. Alih-alih dia datang, dia kali pertama. Okey, dia nak restock, tengok 31 balang. Okey, apa mungkin nama dia Kak Jah. Okey, Kak Jah ni ada sikit ni, ada gelas daripada FC punya ni saya bagi bagi gift untuk apa pertama kali restock. Biar betul takkan kali pertama dah. Yes, kita ni. Jadi daripada situ dia tengok gelas tu, dia rasa macam ni. Orang kata rasa macam dihargai. Okey, sama juga macam tim-tim FC kita sediakan reward bulanan, kita sediakan reward tahunan, pergi bercuti ke apa. Saya tengok contoh bila kita pergi bercuti, ada juga tim-tim kita yang tak pernah beli tiket flight, yang tak pernah ada pasport, yang tak pernah duduk atas flight, macam mana flight tu terbang, macam mana rupa flight dalam tu pun ada yang tak pernah. Bayangkan dia boleh bawa satu family dia pergi, ditaja sepenuhnya oleh company atas usaha dia tu, rasa macam mana? Macam dia satu hari akan nak, adakah dia akan rasa macam dia nak akan satu hari dia akan nak condemn company? Dia tak akan rasa. Dia akan rasa berterima kasih, dihargai sangat-sangat. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Okey, ya, itulah yang saya cakap, tolong beri penghargaan. Relate kepada FC balik. Untuk maklumat anda, selepas ni FC akan sediakan gift untuk gift daripada FC yang berharga bawah pada RM10. Okey, gift ni kenapa saya perlu buat gift? Ini selepas saya buat kajian cara untuk stokis saya, ejen saya attract ejen atau sub ejen bawah dia untuk sentiasa positif, untuk sentiasa bersemangat untuk buat sale. Jadi dengan ada gift ni, anda beli dengan kami dengan bawah harga RM10. Mungkin gift tu pen, mungkin gift tu adalah cawan. Jadi beli cawan tu, mungkin cawan yang kita jual harga RM8 ke RM9. Beli cawan tu, beri gift kepada anda punya tim-tim dropship anda, kepada tim-tim sub agent anda. Jadi dengan harga orang kata yang tak sampai RM10, dia restock 30 balang, anda beri cawan satu untuk dia, dia dah rasa sangat-sangat dihargai. Ini sangat penting. Okey, sebab apa saya buat macam ni? Saya dah kaji benda ni, dia penting. Jangan kedekut sangat, sebab ejen restock dengan kita untung contoh satu balang RM6. Dia restock 10 balang 60. Dia restock 30 balang dah 180. Apa salahnya beri surprise gift untuk dia? Dia akan rasa orang kata appreciate gila-gila sangat dapat leader yang macam ni. Okay, so nombor 5 adalah yang terbaik. Tolonglah sekali-sekala buat kontes dalam anda punya group WhatsApp. Ini sangat penting juga. Buat kontes ni hadiah pun simple-simple. Kontes apa yang anda nak buat untuk anda punya group WhatsApp anda. Contoh, okay, bulan ni saya buat kontes, hadiah pertama saya nak bagi RM50, hadiah kedua RM30, hadiah ketiga RM20. 3 pemenang yang kita nak. Okey, yang nombor 1 adalah testimoni yang paling banyak berkenaan produk kita ni. Siapa ejen atau sub ejen yang bagi testimoni paling banyak, screenshot testimoni tu, send dalam kita punya group, akan dapat hadiah yang pertama. Okey, testimoni yang kedua paling banyak, hadiah yang kedua dan ketiga. Ini sangat penting. Ini memberikan orang kata yang tak aktif akan rasa macam teruja. Yang tak aktif akan rasa macam aku nak buat. Okey, ini sangat-sangat penting.
Okey, try buat. Ini adalah salah satu contoh yang saya tengah kaji. Tolong buat lagi orang kata kontes. Okey, berbalik kepada yang penghargaan tu tadi, salah satu lagi satu, bila anda buat orang kata beri kepada mereka hadiah ke apa semua, contoh lagi satu, anda mungkin buat target. Bila sampai target mereka yang dapat itu kan, tolong beri lagi satu, buat satu poster untuk mereka. Okey, ejen yang tak achieve target, ini sangat penting. HQ pun ada buat poster. Maksudnya poster tu kalau anda tak pandai buat sendiri, mungkin kita bukan orang designer, upah orang. Benda ni saya tengok poster, satu poster tu lebih kurang RM5 ke RM10. Ada yang letak harga RM20. Letak gambar ejen kita, mungkin gambar A, gambar B. Okey, ni yang achieve target bulan ni. Okey, ini sangat memberi orang kata inspirasi. Orang kata yang mana tak dapat dia akan rasa tercabar. Bulan ni mesti aku nak dapat. Bulan ni mesti aku nak dapat. Yang mana dah dapat dia akan rasa terinspirasi. Satu penghargaan daripada HQ atau leader dia. Ini penting. Okey, so yang tadi penghargaan, yang nombor 5 buat kontes. Yang nombor 6 adalah anda wajib remove yang tidak aktif. So cara atasi dia adalah 6 semua. Nombor 6, anda mesti kena remove yang mana tidak aktif. Yang mana tidak aktif, anda dah letak masa-masa dia, sampai tempoh masa ni pun dia masih senyap. Sampai dah setahun dia masih senyap. Buat apa anda nak simpan? Remove. Biarkan dia. Biar dia pergi. Mungkin dia tak ada rezeki dengan anda. Jangan rasa macam, kenapa aku buat macam ni? Okay. So, kenapa ejen anda tidur? Ada 5 cara atasi. Saya lebihkan satu. Dia ada 6 cara untuk atasi dia. So, siapa yang rasa dah dengar daripada mula, yang rasa macam dah faham, dah masukkan sikit, komen sikit, yes saya dah faham, yes saya dah terima, yes saya dah rasa macam apa yang perlu saya buat. Komen sikit. Saya nak tahu anda punya apa yang anda perlu, orang kata rasa daripada perkongsian saya hari ini. Okey, saya ulang balik. Kenapa ejen anda tidur adalah nombor 1, dia tidak ada big why. Kenapa dia perlu ada dalam grup WhatsApp, grup Telegram, grup FB anda tu. Nombor 2, mereka tidak pernah diletakkan target. Nombor 3 adalah kita as a leader, kita as a HQ, kita as a founder selalu sangat down tunjuk dalam kita punya media sosial. Okey, dalam Instagram kita. Okey, nombor 4, kita as a leader tidak berilmu, selalu lambat respon, tidak mencerminkan leader, tidak pernah bagi support marketing. Leader, orang kata selalu tak pernah ambil kisah tentang anak-anak ejen. Poster, gambar, video tak pernah di-share langsung dalam grup anda, grup WhatsApp anda tu. Okey, nombor 5, leader tak kenal mana yang aktif. Ini penting. Nombor 5, leader tidak kenal mana-mana ejen yang aktif. Okey, so cara untuk atasi ada 6. Nombor 1, perlu beri mereka motivasi. Nombor 2 adalah letak target-target harian dia. Nombor 3, sentiasa positif. Leader mesti sentiasa positif, baru anak-anak bawah akan sentiasa positif. Nombor 4, tolong beri penghargaan. Tolong beri orang kata ucapan tahniah. Tolong selalu beri orang kata pujian. Nombor 4 adalah beri penghargaan, hadiah ke atau beri pujian. Ini nombor yang paling penting. Okey, apa-apa pun kadang-kadang kita puji. Alhamdulillah kak, tahniah kak. Komen dekat dia punya tu. Komen. Dia akan rasa macam kita sentiasa pandang dia. Dia rasa macam dia tu wujud dalam bisnes kita tu. Okey. So nombor 5 adalah buat kontes. Buat kontes simple yang kontes. Okey. Mungkin kontes okey, bulan ni contoh saya bagi lagi satu kontes. Bulan ni siapa dapat beri gambar yang terbaik pegang produk kita, share dalam kita punya grup WhatsApp, saya akan bagi hadiah nombor 1 RM30, hadiah nombor 2 RM20, nombor 3 RM10. Saya akan pilih gambar yang paling menarik. So anda sebagai ejen, tangkap gambar customer, pegang produk, gambar yang ada nilai, ada value yang sangat-sangat tinggi untuk share dalam grup kita punya WhatsApp. Jadi daripada situ dia rasa macam ada benda yang menarik dalam grup WhatsApp dia. Okey, nombor 2, tolong remove ejen-ejen yang tidak aktif dalam anda punya WhatsApp group. Buanglah.
biarlah mereka pergi cari yang baru, polis yang baru. Okay, so settle dah perkongsian kita pagi ni. So saya nak say hi sekejap sikit lagi. Terima kasih yang join kita punya live AB hari ni. Okay, terima kasih perkongsian bos, terima kasih Nolim Fazrina. Ya, sama-sama. Hisham Abdul Hamid, terima kasih bos join kita punya live AB. Nur Ain Hamid, Umairah Hafiz, hashtag Team Famiza. Nampak? Team Famiza ni saya tengok best. Dia orang suka hashtag. Okay, dia orang up dia punya ni. Nampak sangat apa Miza dia sangat orang kata mungkin dia beri dia punya team dia. Okay, kita punya team mesti ni. Apa-apa pun hashtag. Okay, macam ni. Untuk rasa macam sesama tim tu aktif dan sentiasa support antara satu sama lain. Ini benda positif yang anda perlu ikut. Nur Izda, hai selamat pagi, bekerja ke hari ni? Saya Akmal, ejen sah FC, cover area Kulim. Hai Zatul Akmar. Okay, hashtag Team Famiza. Nampak? Bawah dia mesti dia akan hashtag. Nur Azniza Azizi, hai, Assalamualaikum. Nur Fatin, saya ejen Jitra Alostar FC. Nur Fatin, okay, thank you Nur Fatin. Suhaida Muhammad, love the quote. Menghargai dan dihargai. Yes, betul. Norizan Jamaluddin, terima kasih perkongsian yang terbaik. Saya ejen Tasik Gelugur, Seberang Perai. Hashtag Team Aziah. Nampak dia orang dah hashtag Team Aziah, hashtag Family Corner. Bos Mashimo panggil, dia lapar. Nipu Azmi Sulaiman. Saya punya kucing dah tidur dah, dia keletihan. Okey, Abang Dua potong nenak kau. Aduh, saya Nur Azniza Azizi. Okey, yang berminat yang berada di Banting Putrajaya KL nak dapatkan produk FC atau nak jadi sub agent kita, boleh kontak Nur Azniza Azizi. Okey, Emma Ahmad. Okey, Emma Ahmad dah letak cara atasi ejen yang tak aktif. Dia dah letak 6. Terima kasih Emma, terima kasih. Okay, yes, saya dah faham. Thank you Cik Lala. Yes, not ball fast action. Yes, tolong buat. Nora Dila pun dah naikkan dia punya WhatsApp nombor yang berada di Kelantan. Kontak Nora Dila, nak jadi ejen pun boleh, nak beli barang pun boleh. Bos Moshi lompat harga. Aduh, thanks bos untuk ilmu yang sangat bermanfaat ni. Saya akan note semua. Yes, Azia tolong buat. Tolong hargai ejen-ejen kita. Hargai mereka dah bersama dengan kita. Walaupun mereka beli tak banyak, jual tak banyak, tapi hargai. Lama-lama kadang-kadang tahun ni dia jual 2,000, 3,000, kita tak tahu 2-3 tahun lagi dia jual 50,000. Betul. Atas kesabaran kita, atas hari-hari kita polis dia, itu sangat penting. Suhaida Muhammad Syukur, terima kasih perkongsian hari ni. Saya halalkan, tolong buat untuk anda punya tim. Hamidah Noh, Intan Lediana, saya dah faham bos, sama-sama bagi task kepada tim. Siti Zulaika, Farahani Raul, faham bos, terima kasih bos, sama-sama. Okey, Sofia Yusof, terima kasih semua. Nur Syarina, Siti Zulaika, Nur Raihan Mahazir, Ainisha Ain, Aziaz, saya faham. Saya ejen Pengkalan Kubur. Yang berada di Pengkalan Kubur, Tumpak Kelantan, boleh kontak kita punya tim FC kita yang nama Aziaz. Dia dah naikkan dia punya dia hashtag Team Adrina, Puan Rina daripada Kota Baru Kelantan. Yang ni geng tim daripada Kelantan. Hebat-hebat semua. Nur Azniza Azizi, terima kasih buat atas perkongsian ilmu. So, saya harapkan kepada anda semua hari ini saya doakan anda diberikan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang diberkahi, diampunkan segala-gala dosa, dan ingat bila dah dapat rezeki yang murah, berkongsi dengan orang yang berada di sekeliling anda. Hargai orang yang berada di sekeliling anda. Okey, dengan rezeki yang ada tu, berkongsi sedikit apa yang kita ada tu. Jangan rasa macam kedekut, jangan rasa